Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi menonton sesi kedua Sembang-Sembang ASMB yang bersiaran secara langsung di FB Sembang-Sembang ASMB sempurna berlangsungnya program Ramah Mesra ASMB di Ansana JB Mall Johor Bahru ketika ini. Dan program Ramah Mesra ASMB ini akan berlangsung selama 2 hari dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam esok. Dan anda yang berada di rumah, berjumpa kami di sini kerana kami mempunyai pelbagai aktiviti menarik yang akan disediakan untuk anda. Baiklah, pada petang ini Riz tidak bersorangan lagi. Riz bersama teman sembang Riz by T, yang mana sekali lagi selama 1 jam kami akan berkongsi tips-tips panduan bagaimana nak uruskan kewangan secara baik. Dan juga kami akan kongsikan by T juga ya, tip pelaburan. Tapi pada hari ini kita akan kupas satu tajuk yang Riz rasa benda ni sangat penting untuk semua pelabur-pelabur dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Baiklah Baiti, apakah tajuk yang kita akan kupas pada petang ni Baiti? Okey Riz, tajuk betul juga macam Riz cakap tadi. Tajuk kita petang ni sangatlah penting. Bukan betul, kepada Baiti, betul. kita berdua saja Riz, tapi kepada semua rakyat Malaysia. Ya, betul. Especially bila adanya program Ramah Mesra bersama #Team ASNB. So boleh ambil peluang, boleh dengar kita punya ceramah dan juga penonton-penonton di rumah melalui FB Live. So boleh tengok juga, saksikan juga sebab ini adalah program knowledge. Kita bersembang saja secara santai dengan panel kita hari ini untuk tajuk yang diberi adalah berkenaan dengan hutang. Okey, so ada yang jadi kaya dengan hutang, ada yang hidup senang walaupun berhutang, tetapi ada juga yang terbeban keuangannya kerana hutang Riz. Betul Baiti, boleh kata orang kata gali lubang tutup lubang. Maksudnya gali lubang ni tutup lubang lama, lepas tu gali yang baru tutup lubang lama jugalah. Sebab orang kata makin bertambah dan sekiranya anda mengikuti kami pada sesi awal pagi tadi, betul, mungkin anda dah dapat sedikit orang kata maklumat ataupun pengetahuan berkaitan pengurusan kredit kad. Tapi hari ini kita luaskan lagi skop kita Baiti, betul tidak? Betul Riz. So kita hari ini bersama kami pada petang ni Riz. Betul. Okey, sekali lagi Puan Nimala Supramaniam, Head of Household Financial Education Department, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK yang mengupas lebih lanjut tentang tajuk kita pada petang ini, iaitu bijak urus hutang, hidup lebih tenang Riz. Ya, betul tu Baiti. Dan kita nak ucapkan selamat datang lagi sekali kepada Puan Nimala. Apa khabar Puan, sihat ya? Sihat. Okey, mungkin ada penonton yang baru saja saksikan segmen kita. Untuk pengetahuan ni, Puan Nimala ni orang yang arif, yang kita bawa khas untuk berkongsi ilmu. Dan tak silap saya lah Puan Nimala, AKPK ataupun Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK ni ialah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu orang ramai mengawal kewangan dan juga memberi khidmat kaunseling. Betul tak Puan? Betul. Kami ditubuhkan di bawah Bank Negara Malaysia tahun ditubuhkan 2006. Di bawah Bank Negara Malaysia. Okey, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, tadi masa Riz dengan Baiti tengah-tengah makan, kita terfikir AKPK ada orang kata kalau hutang banyak pergi AKPK akan bayarkan, lepas tu bayar satu tempat. Betul ke benda tu? So kita nak minta Puan jelaskan lagi dulu, sekali. Betul ke tidak tu? Responsible AKPK kepada rakyat Malaysia. Ya, betul. Kan best kan kalau ada orang tolong bayarkan. Ya, betul. Saya pun nak. Semua orang nak macam tu, tapi minta maaf tak ada macam tu. Ya. Kami bukannya nak bagi pinjaman baru untuk settle semua pinjaman, tak ada. So apa yang kami akan lakukan, kami akan berunding dengan pihak institusi kewangan untuk dapatkan satu struktur pembayaran yang di mana peminjam mampu bayar dan pemberi pinjaman institusi itu setuju. So kita akan jadi macam orang tengah lah di antara institusi kewangan dengan peminjam tu. So apa yang kita akan lihat, kita tak akan lihat satu je peminjam tu. Kita akan lihat secara keseluruhan. Sebab kita nak lihat sama ada betul tak dia ni ketemuannya. Sebab kalau kita cuba
bantu mereka untuk selesaikan satu, nanti dia akan sangkut juga. So jadi kita nak lihat kesemuanya. Lepas tu kita akan lihat pendapatan perbelanjaan dia semuanya. Lepas tu kita akan bincang dengan dia, tengok apa yang mampu dia bayar. Dan lepas tu kita akan bawa proposal tu kepada institusi kewangan. Kita akan cakap, okey, ini yang dia mampu bayar. So kita setuju tak nak terima. So bila setuju, kita akan balik kepada peminjam. Lepas tu kita akan masukkan mereka dalam program pengurusan kredit kami. Di mana ini pun memudahkan mereka. Katakan dia ni ada 5 pinjaman, dia tak dapat bayar. So dia datang pada kami struktur balik. So lepas ni dia tak payah pergi bayar setiap bank tu setiap bulan. Dia bayar sekali je kepada kami. Kami akan agihkan bayaran tu kepada 5 bank. Dan tak ada apa-apa bayaran dikenakan kepada peminjam yang datang pada kami, ya. Semuanya percuma. So jadi kami akan agihkan sebab kami nak pantau dia juga. Ada tak dia mengikuti penstrukturan ni. Okey, maksudnya katakanlah dia orang tu ada 5, macam tadi kita cerita pasal kredit card, 5 kredit card, lepas tu ada personal loan lagi, lepas tu ada hutang rumah lagi. Hutang kereta hutang lagi kereta mungkin. lagi. And then katakanlah gaji dia kira-kira ada 3,000 tapi hutang tu jumlah dia 4,000. Adakah melebihi orang daripada gaji betul, dia. adakah orang sebegini ni yang orang kata kalau orang tu ada masalah ni dia boleh refer ke AKPK, betul? Betul. Betul. So mas katakan contoh kan kita ambil kat kredit tadi. Katakan dia ada 5. 5 tu jumlah dia dah 50,000. Okey, So contoh. tadi kena bayar 5% kan? Tak nak tanya matematik lagi. Tak kan. Dah petang ni. 2,500. Okey, so jadi 2,500. Okey, so dia tak mampu nak bayar 2,500. So apa yang kita akan buat? Kita akan bincang dengan bank, okey, kita panjangkan tempoh dia supaya kita boleh kurangkan bayaran minimal. So macam yang saya sebut, dia memang kena potonglah semua kad tu sebab kalau kita biarkan dia guna, hutang tu kita tak boleh struktur, dia akan bertambah. So jadi kad akan ditamatkan dan kita akan panjangkan tempoh dia paling maksimal 10 tahun. So paling maksimal 10 tahun kita boleh kurangkan kadar dia supaya dia boleh bayar. So dalam tu mungkin kita dapat kurang, ini anggaran sahaja ya, mungkin kita dapat kurangkan sehingga mungkin RM1,000. So sekarang daripada dia tak mampu bayar 2,500, dia boleh bayar RM1,000 yang telah distruktur semula. So jadi lepas tu dia akan masuk program kami, dia akan bayar RM1,000 tu pada kami. So kami akan agihkan mengikut peratus hutang lah, mungkin ada bank yang lebih tinggi, lebih rendah, so kita agihkan. So bila dah agihkan, kita akan pantau. Katakan dia masuk, dia bayar 3 bulan, 4 bulan. Lepas tu 3 bulan berturut-turut dia tak bayar. Dan dia tak menghubungi kita pun. Lepas tu kita akan tamatkan dia daripada program. So dia akan balik pada bank. Bila dia masuk, katakan dalam proses, dalam masa dia ada dalam program, dia ada masalah nak buat pembayaran, jangan diam je. Kalau diam, kita cuba menghubungi, kita tak tahu apa jadi, susah. Tapi katakan dia tak dapat nak bayar sebab dia sakit, dia hilang punca pendapatan, dia tengah cari kerja ke sebagainya, mungkin kami boleh bantu lagi berunding dengan pihak bank, minta masa. So apa yang kami bagi tahu ialah bila dah masuk program, jangan menghilangkan dirilah, ikut. Lepas tu sekarang ni apa yang saya nak betul-betul tekankan ialah ada orang dia akan datang pada mereka, dia kata, oh anda ada banyak hutang ya, kami boleh bantu, kami struktur semula ya. Tapi dia akan cakap macam ada fees nak bayar, ada agent fees nak bayar. Itu tipu ya, kami tak ada apa-apa agent fee. Tak ada apa-apa charge risk. Okey, so kat sini kita boleh clearkan kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton. So bermakna bila masuk saja dalam program AKPK tak kenakan yuran, betul? Betul. Tak ada apa-apa yuran bagi Charges. mereka yang datang. So khidmat nasihat dengan program pengurusan kredit tu percuma. Okey, sebab ini adalah orang cakap khidmat kepada masyarakat untuk memperbaiki lagi dia punya. Daripada dia nak bayar komisen kat sana, dia bayar hutang dia. Betul. Saya setuju tu. So, maksudnya AKPK ni sangat penting tau sebenarnya untuk rakyat Malaysia. Sebab mungkin saya dan Riz tak ada masalah hutang, tapi kita tak tahu masyarakat masa sekarang belum lagi lah. belum lagi. Masa Tak sekarang boleh belum cakap lagi. juga. Belum lagi. Confirm takkan ada sebab dah tapi- dengar ceramah 2 kali. Tapi saya mengaku saya ada kredit card. Kita ada kredit card. Orang kata kredit card ni kelebihan untuk saya ni apabila orang kata macam Emergency. orang kata
bukan kepanjangan, macam satu extra servis untuk selamatkan kita lah dalam masa terdesak. okey. Tapi kalau silap pakai memang bahaya. Ya, dia boleh menjadi musuh. Boleh jadi musuh. okey. Okey, baiklah Puan Nurmala. Tadi kan apabila kita dah terangkan AKPK ni tak ada fee, tak ada apa. So tapi masih lagi ramai orang yang malu nak masuk AKPK ni. Betul ke tak? Betul. Apa Dia- pandangan Dia rasa Puan macam Nurmala? selalunya itu yang kita cakap selalu, yang mengakui tu yang first step tu, saya nak akui ada problem tu paling susah, ada masalah. Ya. Lepas tu dia malu, dia kata saya boleh masih lagi manage, saya boleh menguruskan lagi, saya boleh. Itu pendapat mereka. Lepas tu kalau saya datang, semua orang akan tahu saya ada masalah Yes, kewangan betul. dan Kebanyakannya sebagainya. macam tu tau. Saya pernah dekat pejabat tu, macam kami ada orang lah, saya terdengar, dia tengah tunggu giliran dia, saya Okey. terdengar dia dapat phone call, so dia jawab. Mungkin orang kat sebelah sana tanya kat mana kan, dia jawab, oh saya dekat JPJ sekarang. Dia tak sebut pun dia dekat AKPK. Sebab sebenarnya memang kebanyakan orang dia macam malu tau. Yes. Sebenarnya maksudnya bila masuk AKPK, you problem. That's the thing. Tapi apa yang saya nak katakan, siapa yang tak ada masalah kewangan? Betul. Betul. Dalam hidup betul. kita akan ada sekali-sekala, ada seketika tu di mana semuanya berlaku di luar kawalan. Yeah, ada pasang surutnya hidup kita ni. Kan? Ada pasang turut dia dan mungkin di waktu tu dia jatuh. Okey. Dan apa yang membezakan seseorang tu ialah berapa cepat dia nak cari penyelesaian. Betul. So bagi saya, bagi mereka yang datang untuk memperbaiki, untuk mencari penyelesaian, dialah seorang yang berjaya. So Okey. jangan malu, tapi anggap diri anda daripada beratus kat luar tu yang tak nak mengakui, yang tak nak pergi mencari penyelesaian, yang datang tu sebenarnya lebih berjaya sebab dia ingin berubah dan mencari penyelesaian pada jalan. Okey, ini satu perkara yang saya nak penjelasan daripada Puan lah. Sebab before this, betul kita ada join beberapa event yang memang ada juga booth AKPK. So saya difahamkan, contoh saya nak beli rumah. Okey, nak beli rumah, sebelum saya beli rumah, saya dapatkan hikmat nasihat AKPK. Boleh ke macam tu? Boleh. In fact, untuk beli rumah, kami ada modul online atas talian atas talian Rumahku dipanggil. Yes. Modul ni kita bangunkan waktu beberapa tahun dulu, macam 2019, di mana Bank Negara menyediakan dana untuk pembelian rumah pertama So diwajibkan kepada peminjam yang nak mohon pemohon pinjaman tu untuk mengikuti kursus ni. So apa yang kita ada dalam kursus ni ialah kita kira bajet anda, tengok berapa kelebihan yang ada, atau adakah kita betul-betul mampu nak beli rumah tu. So kita akan tengok daripada nisbah hutang kepada pendapatan, lepas tu kepada kemampuan. Lepas tu kami terangkan juga beberapa terma yang penting yang kita harus fahami. Apa itu MRTA, apa itu MLTA, insurans dan takaful dalam pembelian rumah dan sebagainya. Dan sekiranya tak mampu sekarang, apa yang boleh saya lakukan? Betul. So, jadi kami terangkan dengan mudah. So apa yang kami dapati, ramai walaupun dana tu dah habis, tapi banyak institusi kewangan masih mempraktiskan untuk mewajibkan pembeli rumah pertama that means first time dia nak meminjam untuk mengikuti. So dia penting. Saya setuju sangat. Di waktu saya ingin membuat sesuatu pinjaman, terutama sekali kalau kita ambil macam pembelian rumah. Itu antara saya rasa keputusan kewangan yang paling besar yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Betul, Sebab setuju, jumlah saya dia setuju. besar. Dan tenure dia sangat panjang. Tenure dia panjang. Panjang, Mungkin seumur hidup kita bayar. lebih kurang kan? begitu. So jadi kita perlu lihat banyak faktor. Betul. Okey, apa faktor kemampuan saya, apa faktor-faktor lain, lepas tu apa perlindungan yang kita ada dan sebagainya. So jadi mendapat hikmat nasihat begitu pun kami boleh bagi. Okey, maksudnya bukan sahaja menguruskan kredit kita, Riz. Betul. Mendapatkan nasihat Betul. sebelum membuat komitmen kredit tu pun penting sebenarnya. Betul. Semua orang ingat ada masalah tak boleh mampu bayar dah pergi AKPK. Sebenarnya selain daripada dia menolong anda menguruskan kewangan anda, dia juga boleh bagi hikmat nasihat sebelum anda berhutang. Betul. Bukan saja dah berhutang nak selesaikan masalah, sebelum berhutang pun AKPK boleh tolong. Okey, Cuma Puan. satu je kami tak boleh tolong ialah
Kalau Tolong mereka bayarkan. datang tanya tak, di mana yang murah? Maksud di mana yang murah tu? Maksud di bank mana yang mana murah? yang bagi rate murah dan sebagainya. Oh, contoh- Kami tak boleh jual produk. Ah, okey, Kami okey. boleh bagi tahu, anda boleh cari maklumat di sini. Tapi kami tak akan bagi recommend. Sebab kadang-kadang yang datang tu bagi tahu je bank mana. So dia salah. macam mungkin dia nak shortcut. Dia macam okay, I just go that bank. Yes. Mungkin begitulah kan. Okey lah Puan. Tadi kan kita ada sebut tadi pasal orang yang dah masuk AKPK, lepas tu dia hilang. Adakah orang tu, mungkin ada yang tengah menonton ni, adakah orang tu boleh join balik ke macam mana? Boleh, sila datang juga ya. Ada kita akan tengok sebab dia hilang lah. Oh, okey. Kalau dia hilang mungkin sebab dia betul dia boleh buktikan dengan surat doktor ke surat berhenti kerja. Dan kami boleh masukkan dalam program balik. Tetapi sekiranya itu tabiat dia untuk hilang ya. Ada orang dia memang habitual lah. So kami kena bagi dia masa untuk buktikan juga. So akan ada masa lah di mana dia kena buktikan dia akan bayar semula. Sebab dia kena faham, bukan kami tak nak tolong. Kami telah dapatkan persetujuan bank untuk penstrukturan semula. So sekarang ni kami kena mendapatkan kepercayaan mereka balik. Dia betul-betul nak bayar. Kami betul-betul nak tolong mereka yang nak bayar. So bila datang tu kena betul-betul bersungguh. Kami boleh bantu sekadar ini sahaja. Okey. Selebihnya di tangan kita sendiri kan. Okey. So sebenarnya banyak je kes sebenarnya Puan kat luar sana yang dikendalikan oleh AKPK. Itu memang macam itu antara contoh yang mana orang cakap apa di pengetahuan kita lah. Saya. Okey. Nasib baiklah sebenarnya ada agensi AKPK ni yang boleh membantu mereka mempunyai masalah hutang supaya hutang berkenaan boleh diuruskan dengan cara sistematik. Okey, macam yang Puan dah jelaskan tadi, penstrukturan semula. Alright. Jika tidak, mungkin keadaan akan menjadi lebih worse, lebih teruk, lebih sukar. So mereka ni tak ada tempat tahu nak mengadu dan agensi boleh membantu mengurangkan beban yang sedang ditanggung lah. Maksudnya, ialah macam AKPK adalah medium di mana you boleh membantu untuk meringankan beban mereka. Instead of contoh, kena bayar hutang tu sebulan 5,000. Tapi dia rasa tak mampu dah dengan keadaan inflation yang meningkat sekarang kan. So dia cakap mungkin bila jumpa AKPK, mungkin AKPK boleh buat perbincangan dengan pihak kewangan. So mungkin boleh reduce kepada 4,000, mungkin 3,500. So antara contohnya lah. Jadi kita semua tahu kadang-kadang masalah kewangan boleh jadi di luar kawalan. Macam Puan pernah explain tadi. So ada yang hilang tempat tinggal tau Puan. Especially ini contoh kita ambil sampel 2 years ago. So dah 2 tahun kita mengalami orang cakap apa? Pandemik. Ya. Dan ramai yang kita stay at home, kita tak bekerja. So ada juga masyarakat kita yang kalau kerja you ada income. Kalau you tak kerja you tak ada income. Okay. So ekstrim. Bagi saya ekstrim dan ada yang sampai nyawa terancam. Tak ada tempat tinggal, nyawa terancam sebab tak berjaya menjelaskan hutang. So bagi dia dengan mengancam nyawa tu adalah penyelesaian everything. Okay? So, berdasarkan kes-kes yang dikendalikan oleh AKPK kan Puan, apakah punca utama mereka ni boleh berdepan dengan masalah hutang hingga menjadikan perkara ni di luar kawalan dan mungkin ada kes yang boleh dikongsikan dari pihak Puan, experience Puan sendirilah. Ya, sebab kami selalu kepada mereka yang datang pada kami nak buat penstrukturan semula, kami ada buat tinjauan mengatakan apa punca yang jadinya begini ya. So pada awalnya sebelum pandemik ramai mengatakan kurangnya perancangan kewangan. Tapi sekarang kami lihat keadaan kos hidup yang menyebabkan itu dah menang. Tapi ini yang top reason lah, 2 yang paling tinggi boleh dikatakan menjadi punca. So bila kita lihat kepada perancangan kewangan, kita lihat lebih mendalam apa maksud mereka daripada perancangan kewangan, kenapa jadinya. So saya bagi contoh, katakan pemahaman mereka yang sebenar tak ada. Okay, katakan dia nak beli kereta kan. So dia dah lihat pendapatan dia tahu ini jumlah yang bank kata, okey ikut pendapatan anda, ini yang anda boleh bayar kemampuan anda. So bagi contoh, katakan gaji dia 4,000. Lepas tu dia nak beli kereta, ansuran dia dalam RM800. Dia mungkin tak ada pinjaman lain di waktu tu. So dia pun akan ingat, okey 4,000 bayar 800, okey saya adalah baki untuk digunakan. Tetapi dia lupa yang kereta tu ada kos-kos lain yang akan datang.
yang sebelum ni tak ada dalam bajet saya. Macam maintenance, macam petrol. Sebelum ni saya tak bayar. Tapi sekarang disebabkan saya bayar beli kereta tu, saya akan bayar benda-benda ni. So yang ni tak dirancang. Betul. So yang ini bila sampai ke dalam tu dia akan mengganggu. Saya bagi contoh. Ada pula yang menjangkakan pendapatan yang silap. Saya bagi contoh, ada seorang tu dia pernah datang muda lagi dalam usia lewat 20-an. Dia kata dia ada isu 2 kereta, beli 2 kereta. Dia beli 2 kereta. Beli 2 kereta. Satu untuk diri dia, satu untuk girlfriend dia. Baik dia tu. So dia beli 2 kereta. Okay. But waktu tu dia masuk kerja, walaupun basic dia rendah, tapi dia buat sales, ya, dia jualan, dia dapat commission dia tinggi. okay. Commission dia tinggi. Commission dia pada umur tu boleh sampai 15,000. 15,000 pada umur sebulan. Betul. Banyak. So apa masalahnya nak bayar 2 kereta? Betul. Takkan ada kan? Tapi apa yang dia silap ialah commission bukan sesuatu yang tetap. Tetap, betul. Commission adalah sesuatu yang berubah-ubah ikut musim, ikut ni dan sebagainya. So bila berlakunya, ini bukan yang pandemik ya, ni masa yang 2004-2005 ada clash sikit juga. So waktu tu sales dia jatuh, tak dapat nak jual. So di waktu tu dia sangkut juga, ya, dia tak dapat nak bayar. So bila dia tak dapat, 2008-2009 macam tu ya, dia sangkut tak dapat nak bayar. So sebab dia balik pada basic. So bila dia balik pada basic, dia tak mampu nak bayar, sangkut 2 kereta. Kereta pula dia aset yang susut nilai. So bukan senang untuk saya jual aja untuk settle hutang. Kalau saya jual pun pasti akan ada baki saya nak kena selesaikan sebab dia depend pada kereta apa pun kan. So dia akan jatuh nilai je. So jadi bila kita apa yang kita lihat juga, bila seseorang tu buat keputusan, dia tidak menilai pendapatan dia yang sebenar dan sebagainya. So itu yang jadinya masalah juga. Dan banyak kes juga. Ada juga yang seperti yang saya kongsi tadi, dia menjangkakan ada pendapatan akan masuk. Maksudnya macam naik business, gaji ke macam mana? Macam perniagaan. Perniagaan ramai Pendapatan sangkut. sambilan lah maksudnya. So dia akan beli barang dulu. Lepas tu baru dia nak jual rolling kan. So kadang-kadang anggaran atau perancangan kat situ tak begitu betul atau begitu tepat, sangkut juga ya. So jadi saya bagi contoh macam pada awalnya masa awal-awal pandemik ni kita ramai yang jual sarung tangan. Beli sarung tangan kan. Jual emas, sarung tangan. Kan. So bila dia masuk dia beli secara pukal sebab ingat, tapi bila kita lihat as time lah, masa-masa beredar orang dah tak guna dah. So dia punya stok akan kekal kalau dia terlebih tak merancang. So begini pun sebab dia guna kredit tau, dia guna kredit untuk beli. Ini satu dia perancangan, lepas tu kurang pengetahuan. Satu lagi ialah keadaan ni kita tak jangka, macam jatuh sakit tiba-tiba dan sebagainya. Ini pun antara satu. Satu lagi ialah akibat tamak. Tamak okay. tu macam silap melabur. Labur sampai dia lebur. Okay. Memang banyak kes kan? Yeah. So kalau saya nak contoh kisah pelaburan atau masuk bisnes, banyak sebenarnya. Dulu kita ada kisah-kisah yang ternak cacing lah. Ternak cacing. Saya pernah dengar. So banyak yang kami lihat di mana mereka meminjam untuk buat pelaburan ni. Pelaburan emas yang salah, pelaburan pelbagai. So bila dia tidak mengetahui pelaburan tu skim cepat kaya kan, dia sangkutlah dari sini. Okey puan, baiklah. Tadi bila kita bercerita mengenai pelaburan, macam rumah pun salah satu pelaburan. Ada orang yang buat macam mana dia beli rumah, dia pergi apply dekat bank, dia lepas, okey dia dah beli rumah pertama. Okey, lepas tu dia sewa kan. Every month orang bayar rumah, dia kira sebagai income balik, lepas tu dia apply lagi. So kalau ikutkan, kata gaji dia lebih kurang dalam 4,000. Kalau selayaknya, kalau rumah harga mungkin 300,000, 2,000 sebulan satu rumah saja. Tapi disebabkan dari income, disewakan, lepas tu dia beli satu lagi, at the end ada 3 biji rumah. Tapi
apabila mungkinlah penyewa dah tak ada, dah tak mampu bayar, so dia rasa tak mampu, terbeban, so dia datang AKPK untuk restructure balik hutang-hutang dia. Adakah rumah-rumah tersebut tu akan terjual ke ataupun masih lagi milik dia walaupun dia tak mampu nak bayar? Biasanya rumah kalau tak boleh bayar, dia terjual, betul? Dia akan lelong Bagi kan? kami bagi kepentingan kepada rumah yang dia diami. Sebab Okey. penstrukturan kami ni bukan untuk membantu mereka menambah pendapatan. Penstrukturan kami adalah lebih kepada betul-betul nak membantu mereka menyelesaikan masalah. Okey. So kalau dia banyak rumah boleh dijual. Cadangan kami baik jualnya daripada kita nak menampung beban yang tinggi. So tak salah. Tu yang kadang-kadang kita confuse di antara kemampuan dengan emosi kita kaitkan. Bayangkan beban hutang yang tinggi itu dan kita masih nak sebab penstrukturan ni akan menambah jumlah hutang. Ini kita kena faham sebab apa-apa pinjaman yang kita lanjutkan tempoh bayaran, memang akhirnya kalau kira you akan bayar lebih. So kenapa kita nak masuk di, dan kadang-kadang kita struktur semula, kadang-kadang jumlah yang kita bayar pada bank tu jauh lebih tinggi daripada nilai rumah tu pun. Yang nilai rumah tu naik, itu ruginya. So bagi kami yang penting ialah tengok pada kemampuan. Dan bila ini tadi poin yang bagus. Ramai yang buat leveraging ni di mana dia ikutlah guru-guru mana, dia beli beberapa rumah serentak dengan mengharapkan duit saver. Betul. Duit saver masuk. Dia beberapa tahun dulu dia baguslah. Tapi itu pun risiko yang sangat tinggi sebab satu, penyewa kena bayar. Satu lagi, kawasan tu kena maju, kena naik, ya. Dan pendapatan kita pun kena stabil. So kalau kita kalau nak beli harta kan, kita kena ada orang kata holding power tu, di mana katakan tak ada penyewa pun saya mampu bayar at least 2-3 bulan lagi sehingga saya dapat penyewa baru. Ada juga ada penyewa, tapi penyewa yang orang kata datang daripada Tak mampu bayar. yang degil, yang tak mampu bayar, yang sengaja cari pasal. Saya pernah jumpa kes kadang-kadang yang betul-betul ekstrim. Dia marah pemilik rumah tanya sewa. Dia marah, dia diusir keluar. Dia tanggalkan bumbung semua dia keluar. Oh, pernah Bumbung juga. rumah. Riz. Dia marah betul tu, Riz. Dia marah. Tapi dia yang kena bayar sewa. So manusia ni pelbagai. So jadi ini risiko kita sebagai pemilik rumah. Bukan Pemilik saya rumah. nak kata semua benda ada risiko. Memang semua benda ada risiko. Betul. Cuma kita kena ada kemampuan untuk menanggung risiko tu. So kalau ada penyewa, kalau rosak rumah tu, ada tak saya backup? Saya ada plan tak untuk memperbaiki? Sebab kalau saya tak dapat memperbaiki rumah tu, saya tak dapat nak sewakan lagi. Betul. Saya tak dapat nak duduk sana pun. Betul. Kan? So jadi risiko tu ada. So bila kita membeli aset-aset seperti ini, kita kena faham apa risiko dia. Dan kita selalu kena ada rancangan untuk sekiranya tidak berlaku seperti yang dirancang. So apa backup kita? Backup dia lah. Kena ada backup, Riz, in everything yang kita nak decide untuk kita punya kewangan. Semua benda ada kecemasan. Yes. Macam saya bagi contoh, yang senang pun raya. Anda dah rancang Raya, perayaan okey. raya. Okey, nak belanja macam ni kan. Betul. Tiba-tiba ada 5 buah kereta yang anda tak rancang datang ke rumah. Pun dah belanja kan. Betul. 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 So kalau memang ngam-ngam belanja kita tu ngam-ngam macam saya allocate 2,000, saya belanja 2,000, susah. Saya selalu kena ada kecemasan. Wang Kecemasan. Ataupun buffer money Buffer, betul buffer. Apa-apa acara, even wedding ke, perkahwinan ke, even Kenduri perayaan ke. kenduri, have a little bit buffer. So supaya kalau apa-apa berlaku saya boleh cover. Okey puan, itu kita cerita pasal property, Riz. Sekarang ni betul. kita cerita sebab sebenarnya I boleh cakap kalau kita dah start belajar pun sebenarnya ada yang kurang bernasib baik, kita ada loan belajar. Esoknya dah kerja ada loan tersendiri, kredit card ke, nak pakai kereta. Sebab kereta ni dah jadi satu benda yang must sebab kita nak bergerak. Dia dah jadi satu keperluan zaman sekarang kan. So basically kita boleh cakap orang berhutang. Orang akan start berhutang bila beradanya orang cakap komitmen.
kan. So bila cerita pasal hutang ni memang kalau ikutkan orang ni tak segan pun berhutang. Kan, betul tak? Kalau kita ikutkan lah, even kita tak cakap orang lah, even saya pun ada hutang juga ni. Saya ada hutang rumah kan, ada hutang yang sepatutnya lah. Tapi kalau boleh tak nak merugikan diri sendiri lah kan. Tapi bila sebut pasal hutang, ramai yang berhutang. Tapi kalau sebut pasal pelaburan, okey, segelintir betul puan. Segelintir dia macam kecut perut. Walaupun kita explain tentang pelaburan yang memang mendatangkan faedah untuk dia. Tapi kalau macam puan sebut pasal skim cepat kaya tadi, laju pula. Okey, tapi bukan nak cakapnya macam pelaburan contoh ASB. Puan tahu kan ASB ni kalau orang cerita pasal ASB tak nak sebab sometimes dia are confusing. Betul. Walaupun RM10 je puan. Hari ni kenapa kita macam datang bersama dengan hashtag Team ASMB ni sebab kita nak promote produk ASMB yang kita bukan company baru. Kita company dah more than 40 years 40 tahun dah 40 tahun dah puan. Sebenarnya kita lebih nak membantu lagi rakyat Malaysia supaya adalah simpanan. Macam puan cakap tadi, kena ada kecemasan. So mungkin duit-duit ASB ataupun duit dalam tabungan ASMB ni boleh menjadi bantuan kecemasan mereka sebenarnya puan. So sebelum kita teruskan lagi sembang hari ni puan mengenai hutang, saya nak kongsilah sedikit kan maklumat berkenaan info Muflis. Kan, dalam kalangan rakyat negara ni yang mana menurut laporan Jabatan Insolvensi, secara umumnya majoriti kes yang diisytiharkan bankrupt di negara ini berpunca daripada berhutang lah tadi. That's why adanya berhutang macam tadi credit card, pelbagai jenis hutang, especially hutang peribadi lah. I mean loan, personal loan tadi. So dia diikuti dengan perniagaan, dah ada hutang peribadi, hutang perniagaan pula, lepas tu kenderaan, okey, kemudian perumahan dan kad kredit. Seingat saya lah Riz, masa saya start belajar in 2006, 2005, masa tu saya doing degree lah that time. So masa tu memang lagi. Dah tua dah. Okey, masa tu pun memang saya ingat macam ada certain organisasi keuangan yang offer untuk buat loan kereta without down payment. And then at the same time macam puan cakap dia, kita kena fikirkan bila dah pakai kereta ni ada pula komitmen lain yang kita kena tanggung. Contoh maintenance, minyak kereta. So di offer pula credit card. So once you dah habis belajar, you ada hutang credit card, you ada hutang kereta, you ada hutang belajar. Kan, betul tak puan? So hutang untuk kredit kad, membeli kereta dan pinjam peribadi sering disebut sebagai antara punca yang menyebabkan masalah kewangan. Alright, adakah ketiga-tiga hutang ini tidak baik atau peminjam yang silap untuk menguruskannya puan? Okey, panjang soalan dia kan. Tapi saya nak kupas juga tentang pelaburan tu sikit. Pelaburan okey. Pelaburan tu penting. Ya, simpanan lain, simpanan untuk waktu kecemasan ialah apa yang kita simpan sekiranya berlaku kecemasan apa-apa ya. Tapi pelaburan dia lebih untuk jangka masa panjang kita, jangka masa pendek untuk mencapai matlamat hidup. Dan sekiranya kita hanya simpan di akaun simpanan biasa, kita tidak boleh mengatasi inflasi. Betul. Sebab inflasi, apa-apa pelaburan yang kita buat kena pastikan pulangan dia lebih tinggi daripada inflasi. Betul. Tetapi jangan pergi kepada pulangan yang too good to be true, orang kata kan. Too good to be true. Too good, dia macam terlalu bagus untuk dipercayai. Bayangkan orang tawarkan 18% sebulan. 10% sebulan. Tapi mana ada. yang itu yang ramai orang masuk. Dia, orang selalu nak cara yang pantas. Betul. Ya, betul. Cepat. Tapi tak ada pelaburan yang pantas. Semuanya akan mengambil masa. Betul. So jadi bila dia pelaburan tu perlu. Bagi saya pelaburan tu memang perlu untuk mencapai atau mengatasi untuk mencapai matlamat. Sebab kalau kita simpan duit di rumah ke, simpan duit di akaun simpanan biasa, kadar inflasi dengan pulangannya tak berbaloi. Betul. Kita rugi sebenarnya. Dan saya difahamkan sekarang kita rakyat Malaysia sebenarnya mengalami satu simptom yang kita panggil stagflation. If I not mistaken by this year. Kenapa? Kita punya income stagnan, but Ya, inflation betul. kita meningkat. Betul tak puan? Betul. It is a global issue lah. Yes, sebab, betul. Ini isu supply dengan apa yang ada dengan demand, Yes, permintaan betul. dengan supply, ini isu dia. So memang dia ini isu global kan, isu inflasi ni tu. Tapi bagi kita kena fikirkan untuk masa depan. Saya nak duit saya sama nilainya untuk dipakai di waktu depan kan. So jadi itu. Sebagi yang macam balik pada soalannya bagi golongan muda, bila keluar aja ditawarkan. So sebenarnya di waktu itulah dia kena lebih tumpukan kepada pelaburan daripada hutang. Kalau boleh, bukan nak kata apa. Katakan dulu lain. Kalau saya duduk area Sungai Buloh, Puncak Alam ya, dekat sana, susah nak dapat bas.
Betul. Okey. So waktu tu mungkin kereta tu jadi keperluan. Keperluan, Tetapi betul. sekarang dengan adanya MRT, LRT dan sebagainya, mungkin kita boleh elakkan penggunaan kereta. Ada Grab lagi kan, ada yang e-hailing punya servis banyak ada. Kalau dulu nak pergi mana-mana tak ada begitu Betul, kan. betul. So jadi sekarang ni kalau dia mampu menggunakan perkhidmatan awam, baik kita kekalkan di sana daripada pembelian yang kita betul-betul boleh tangguhkan. Dan duit tu kita tangguhkan, kita labur. Kita labur dulu. So at least pulangan, sebab lebih muda dia mula, lebih tinggi pulangan dia. Betul, kan? betul. Dengan usia masa tu memang memainkan peranan yang sangat. Lepas tu bila dia dah berkeluarga, di waktu itulah dia mungkin memerlukan kan. Dan di waktu tu dia boleh menggunakan duit yang telah disimpan, Betul. kurangkan pinjaman dan Betul. sebagainya. So pinjaman di sini tidak salah. Betul. Pinjaman di sini tidak salah. Cuma apa tujuan kita ambil pinjaman tu? Itu yang penting. So macam disebut tadi, dia ada dua jenis hutang, hutang baik, hutang tidak baik. Betul. Pinjaman dia produktif ke tak produktif? Ya, betul. Saya ambil pinjaman untuk beli rumah. So nilai rumah selalunya naik. Betul. So jadi itu menambahkan pendapatan saya. Okey, itu pinjaman produktif, Produktif. berniaga, ya, ataupun belajar sebab saya nak naikkan gaji saya atau nak tambah ilmu dapat gaji naik pangkat dan sebagainya. Okey, itu boleh dikatakan produktif. Tapi pinjaman yang tujuan dia untuk bercuti. Bercuti, ya. So yang itu gaya hidup. Gaya hidup, betul. Macam pinjaman untuk berkahwin. Produktif ke tak produktif? Berkahwin Bagi saya tidak. tu tak. Kalau tanya saya, tidak lah. Tapi ramai yang memilih cara itu sebab nak cepat. Nak cepat. Tapi ikut gaya dia juga. Gaya dia, Sebab betul. dalam perkahwinan ada benda yang penting, ada benda yang kita ikut sebab dia trend. Betul. Okay? So jadi bukan nak cakap apa, tapi ini akan menambahkan beban. So jadi nak kata pinjaman ni betul ke tak betul, kita kena tengok pada tujuan dia. Tujuan kita lah. Tujuan kita mengambil pinjaman. Satu tu. Lepas tu kita kena tengok pada kemampuan kita. Betul tak saya mampu pada pinjaman tu? Sebab ada kita masih perlu meminjam. Pinjam tak salah sebab saya menambah aset. Betul. Tapi kalau saya tak mampu nak tambah aset di waktu ni, tak apa, jangan risau. Akan ada masa di mana saya boleh. Tetapi di waktu tu dalam waktu tu gunakan duit yang ada, lebihannya, buat pelaburan supaya bila sampai dalam 5 tahun. Saya bagi contoh, ini tak tipu ya. Betul. Saya pernah tengok 2 kes ni. Okey. Dua pelajar ni keluar belajar waktu yang sama. Okey. Keluar belajar waktu yang sama, Sama-sama dapat ambil grade kerja, lah. dapat kerja pun gaji lebih kurang sama. Okey. Katakan yang A ni, dia memang betul lah ni berlaku ya, saya tak nak sebut nama. So A ni dia beli kereta terus. Beli kereta Vios terus. Ya, dia beli kereta. Lepas tu yang B ni dia beli kereta juga tapi dia beli second hand. Dia kumpul duit sikit, dia bayar cash, dia beli second hand. So bila dia beli kereta yang lebih mahal untuk ditanggung dan sebagainya, dia sangkut ya. A ni sangkut. B ni dia mampu beli rumah sebelum umur dia 30. Sebab dia kawal, dia kurangkan perbelanjaan yang lebih pada lifestyle, dia lebihkan kepada pelaburan. Okey. Whereas A ni bila dah beli kereta macam tu, kita punya apa orang kata penyelenggaraan, maintenance dan sebagainya jauh lebih tinggi kan. Betul. So dia maintain lebih tinggi and after that dia tukar pula kereta yang lagi mewah, so memang tak mampulah. Maksudnya nak upgrade lifestyle. Upgrade lifestyle. Betul. So kita kena ada pengorbanan lah di sini. Nampak bergaya. So selalunya kita cakap lah beli kereta untuk keperluan, bukan untuk kebanggaan. Ya. Betul. So, jadi bila dah kumpul duit, dah ada duit pelaburan tu sikit, duit tu boleh digunakan sebagai down payment, duit Down payment. pendahuluan, Betul. beli rumah, okey. beli kereta yang lagi baik, mungkin bila pendapatan dah tambah. So kita tak rugi tau sebab kita dapat kurangkan pinjaman. So jadi macam yang disebut tentang Muflis tu tadi, Betul. punca utama sekarang kalau kita lihat Muflis, pinjaman utama dia ialah peribadi. Personal loan. Pinjaman Okey. peribadi ikuti dengan kereta. Sebab dua-dua pinjaman ni dikira atas sama rata. Maksudnya awal-awal kita dah ambil, katakan ambil 20,000, sekarang ni 10 tahun kan. So betul. dia ambil 10 tahun, katakan kadarnya dalam 3%. So dia akan ambil 20,000 tu darab 10, darab
0.3. 0.3. So dia akan dapat berapa 0.03 lah. So dia akan dapat berapa sebenarnya kadar bunga tu, kadar faedah dia atau Betul. kaedah keuntungan campur dengan. So dia dah awal-awal dah kira tau. Itu yang menjadikan dia mahal, kos dia mahal. Dan dia akan bahagikan sama rata. So bila ramai pula yang mengambil, bukan saya, ini andaian ya, saya tak ada statistik, tapi ramai yang ambil pinjaman peribadi ni untuk keperluan. Bukan untuk menambah harta dan sebagainya. Dia lebih kepada mungkin keperluan memperbaiki rumah, penyelenggaraan rumah, mungkin lebih kepada holiday, perkahwinan dan sebagainya. So tidak ada orang kata menjana pendapatan. Betul. Betul. Dia menjadi beban so, lah. Beban. So dia sangkut bila perbelanjaan semakin meningkat, ni pun dah kena bayar. So jadi itu antaralah boleh dikatakan lepas tu mudah dapat. Bila mudah dapat, dia lagilah terjerumus. So itu boleh dikatakan antara tu betul. Dia bukan pada pinjaman, tetapi bila kita tidak menganalisa kenapa kita ambil pinjaman dan kemampuan kita sebenar, kita akan sangkut. Okey, baiklah Puan. Tadi bila kita sebut pasal ayat tadi, saya suka tadi ayat mudah dapat tu, dan kebanyakan ramai orang suka buat pinjaman, dia dah tak fikir dah berapa persen interest. Yang dia tahu dapat duit. So at the end, orang benda tu lama kelamaan menjadi beban. So contohnya lah, mungkin pinjaman bank ni interest macam ni, pinjaman dengan bank ni interest macam ni pula. Tapi disebabkan dia tak ambil tahu pasal interest tu, macam tadilah pasal credit card, contohnya buat keluar duit, tak tahu pula kalau keluarkan cash, every day pula nak kena ada penalty kan. So bagi pandangan Puan lah, sekiranya orang ni memang dia terpaksa buat pinjaman, interest pun dia tak kisahlah, mahal pun mahal lah janji dia ambil. So apa solution yang sepatutnya dia buat apabila dia dah terlanjur buat? Macam mana dia nak cover balik supaya benda tu tak menjadi beban untuk dia nanti? So bila dah terlanjur, dah terasa, kita balik pada 4A ni, langkah 4A. A pertama, akui dulu ada masalah. Jangan sapu di bawah kapet dan jangan gali lubang baru lagi ya. Akui dulu ada masalah ya. A kedua, kita analisa. So kita tulis semula. Okey, apa pinjaman yang ada, apa yang satu bahagian pinjaman, satu lagi bahagian perbelanjaan kita, bajet kita bagaimana. So kita analisa apa yang ada. Ya, lihat apa yang ada. A ketiga, kita ambil tindakan. So bincanglah dengan institusi kewangan, tengok apa yang boleh distruktur semula, bincang dengan keluarga, apa yang boleh diubah di keluarga, apa perbelanjaan yang kita, sebab pengorbanan perlu. Sekiranya kita ingin menyelesaikan sesuatu masalah, mesti ada pengorbanan. Tak ada masalah boleh diselesaikan tanpa ada pengorbanan. So mungkin kena ubah sikap tu sikit. So tapi itu bukan seorang, kita kena bincang dengan keluarga. Kena nyatakan, sebab ada keluarga ni dia dengan anak-anak terutama sekali dia nak sembunyikan semua. Tapi bagi saya kalau anak-anak tu dah besar, sebenarnya kita kena bagi tunjuk ajar ni, kita kena tunjukkan apa keadaan sebenar, sebab baru mereka pun tidak akan mengulangi benda yang sama nanti ya. So jadi ambil tindakan tu, bincang ya. Dan sekiranya semuanya dia tidak dapat lakukan dengan sendiri, A keempat ialah AKPK. So boleh datang ke AKPK ya. Kami boleh membantu dan kami berada di seluruh Malaysia. Setiap negeri kami ada cawangan. Di Johor Bahru pun kami ada cawangan di JB. Dan boleh meminta khidmat nasihat bagaimana nak selesaikan isu keberhutangan. Tetapi ada isu keberhutangan yang kami tidak dapat membantu, ialah kalau dia meminjam daripada institusi yang tidak sah. Yang tidak berdaftar maksudnya? Yang tidak berdaftar. Ya, yang lagi mudah untuk dapat. Tak perlukan dokumen yang rigid maksudnya. Itu saya... Itu AKPK akan jelaskan ke? Kami tak dapat. Tak boleh handle. Tak boleh handle. So itu antara sesuatu yang betul-betul saya nak ingatkan pada ramai lah. Senang dapat tapi susah nak keluar. Terlalu susah. Saya hari itu pun dapat satu kes di mana umur dia baru dalam 26-27 tahun, dia dah pinjam daripada 5 orang yang tidak berdaftar ni. 5? 5. Dan saya tahu charge dia sangat tinggi dia, kan? Kalau anggaran dia dalam 10% sebulan tau. Sebulan 10%? Sebulan. Dan bila nak dapat senang, tapi bila nak masuk, cara dia pun
bila tak dapat bayar yang ni, seorang lagi datang offer untuk bayar yang ni. Lepas tu dia dah hutangan tu. Lepas tu datang. So macam dia jadi orang kata never ending story. Never ending, betul. Dan bila kita lihat statistik bunuh diri, ada statistik menyatakan 30% daripada yang sebab bunuh diri adalah disebabkan kewangan. Tapi kebanyakannya bila dah pinjam daripada tempat begini di mana tekanan yang diberikan terlalu tinggi sebab dia mengancam nyawa. Betul. Mengancam nyawa, ketenteraman dan sebagainya. Betul. Kalau di institusi yang sah sekadar tindakan undang-undang, Betul. tidak mengancam nyawa. Ketindakan bankrupt pun bukan mengancam nyawa. Dia Betul. tindakan undang-undang yang sementara saja. So bagi saya, bagi mereka yang betul-betul menghadapi masalah kewangan, memang tidak dapat bayar dan sebagainya, jangan takut kepada kebankruptan. Ambil itu sebagai satu temporary period, orang kata sementara. Pergi masuk, cuba cari jalan untuk bayar dan sebagainya, keluar, at least kita tenteram di waktu tu. Tapi kalau boleh kita elakkanlah atau kita cari langkah sebelum tu. Tapi kalau tak boleh, jangan. Sebab saya pernah jumpa kes di mana dia takut muflis tu, dia pergi ke tempat begini untuk ambil pinjaman. Supaya tak Bagi nak saya muflis. lebih senang di sana daripada di sini. Mungkin bagi dia itu cara termudah. Ada orang kan tapi- bila tak Betul, rasional, betul. dia akan Tapi- buat tindakan macam tu. Tapi di sini tak ada orang boleh membantu nanti. Betul. Tapi bila sebab saya pun first time dengar better kita declare bankrupt daripada kita pinjam dengan institusi ni untuk bayar. betul. Ini institusi yang tidak berdaftar. Tidak berdaftar. Maksudnya Betul, cuba betul. elakkan lah. Betul. So benda tu bagi saya sangat menarik. So setengah orang rasa okay dah bankrupt, okay end of the life lah. Tak. Sebab apa? Orang kata bila bankrupt tak ada aircon bank, tak boleh pakai, nak kena pakai nama Dia isteri lah. sebenarnya dia boleh bincang dengan jabatan insolvency, katakan ada gaji masuk bank, dia boleh bincang. Dia boleh pergi, katakan dia kena keluar negara sebab bekerja. Ada orang yang bekerja di Singapura, katakan di sini. Saya ada juga kes yang memang dah bankrupt, dah muflis, dia masih pergi bekerja sebab dia dah dapat kebenaran untuk pergi Bekerja. Kalau tak macam mana nak dapat income? Betul. So dia boleh masih bergerak dan tak ada orang akan tahu dia bankrupt, tak dicap di sini ke apa-apa. So dia lebih baik daripada diancam yang kes-kes yang Dia kita selalu dengar. Bukan saja nyawa kita tau. Bila kita dah tak ada, mengancam keluarga pula. So dia never ending lah. Dia memang never ending story. Tapi saya nak kupas sikit tajuk yang tadi, bila dia bankrupt tak boleh bekerja tu maksudnya tak boleh bekerja kat Malaysia ataupun dia boleh bekerja kat luar negara ke? Dia boleh bekerja. Cuma dia tidak boleh keluar negara. Boleh bekerja, masih boleh dia bekerja. boleh bekerja. Dia kat sini depend pada majikan dan jenis pekerjaan dia. Katakan dia di pangkat di mana dia perlu sign check, mungkin dah tak boleh lah. Tapi kalau pekerjaan biasa selalunya majikan okey lagi. Tapi yang saya sebut tadi dia tak boleh keluar negara. Tapi ada orang kat macam JB ramai yang bekerja di Singapura kan. Betul. So dia susah tapi dia masih boleh dapat kebenaran. Kalau ada sebab-sebab yang penting, ada kecemasan, dia kena keluar negara, mereka masih memberi kebenaran. Dan sekiranya dah boleh, dah okey balik, dia boleh bincang balik dengan insolvency untuk keluar daripada kebankruptan. Okey, sebenarnya kan kalau kita tengok hutang yang kita buat, kita boleh kira Betul. sendiri Riz, Boleh sebenarnya. kira, betul. So sama ada kita ni berjaya urus ataupun tidak kewangan kita ni dengan baik ataupun kita akan terus dibebani hutang. Okey. Tapi Puan Nimala kan sekarang ni okey contohlah, saya tak nak bagi contoh orang lain, contoh saya ada bebanan hutang dan saya macam manakah langkah untuk saya keluar daripada bebanan hutang tu? Ataupun saya boleh menguruskan hutang tu dengan keadaan yang lebih sihat. Apakah langkah dia? Yang penting macam saya sebut tadi, jangan ambil di luar kemampuan kita, fokus pada perancangan. Sekiranya nak beli sesuatu, nak ambil pinjaman, kita fikirkan keseluruhan dia, ya. Dan sentiasa pantau pinjaman yang telah diambil. So kita dah ada pinjaman, kita tulis dan kita pantau. Macam kalau ada kad kredit, pantau statement dia, ya, pantau penggunaan dia. Jangan biarkan dia. Lepas tu sentiasa buat
perancangan bila saya nak selesaikan. So bila umur dah sampai 45 macam tu, patutnya kita dah ada perancangan untuk pengurangan pinjaman. Betul. Supaya sebelum bersara nanti kita dah habis semua. Alright, So kita kena buat free of pengiraan, debt lah. Free of debt. Sebab lepas tu pendapatan tak tentu kan. Betul. Sebagaimana nak bayar. Faham. So, jadi kita kena buat perancangan. Okey, memangnya saya nak kurangkan dan sebagainya. So dia balik betul-betul saya nak fokus kepada kewangan kita. So urus kewangan kita, fokus perancangan memang penting. F dia kena fokus. Ya. Lepas tu O dia kena orak langkah untuk berubah. So walaupun kita rancang, kita nak selesaikan cara ni dan sebagainya, akan ada cabaran, akan ada gangguan. Itu kewangan. Itu hidup kita. Itu hidup. Hidup ada baiknya, kita dah rancang baik-baik tapi ada benda yang kita tak rancang, betul. pasti berlaku. So jadi kita kena sentiasa ada semangat dan sentiasa bersikap positif untuk berubah. Bukan Betul, senang, betul. tapi kita kena latih diri kita. Disiplin Kena lah. cari alternatif cepat. Kita kena cari alternatif cepat. Ya. Lepas tu K dia kawal emosi. Selalu kawal emosi. Jangan buat keputusan kewangan bila terlalu gembira ataupun terlalu sedih. Tak baik. Tak sedih stable. gembira pun akan memberi efek. Ya, memang efek. Memang Maksudnya efek. emosi tak stable, you jangan buat keputusan. Ambil masa. Ambil masa. Fikir dulu, tenang dah. Lepas tu fikirkan. Ya. Lepas tu urus hutang. U tu urus hutang. Pastikan kita urus hutang. Dan S tu pastikan kita ada simpanan, ada pelaburan dari segi simpanan dan sebagainya. So itu fokus kepada kewangan kita. Okey. Ya, okey, baiklah. Banyak tips-tips yang berguna. Banyak sangat petang Dan saya ni. rasa kalau tak ada sesi dengan pendengar saya pun tak tahu. Apa Banyak itu benda 4A, apa tak, itu tak focus, perlu, orang kan? kata tak perlu pergi pinjam tempat tak berlesen untuk tak nak jadi musflip, better musflip lah. Better movie daripada you betul, cari salah tempat pinjam. Tapi kalau pinjaman. boleh carilah penyelesaian Kalau sebelum boleh, tu. sebelum tu betul. kan. Okey, Fikir-fikir ada. bab yang penyelesaian sebelum tu adakah pihak insolvensi ataupun dapat info, katakanlah person A ni sebenarnya hutang dia dah banyak, sebenarnya dia perlukan khidmat nasihat AKPK tapi dia tak pergi ke ataupun dia tak tahu yang sebenarnya dia terpaksa ke, ataupun adakah agensi akan call dia bagi tahu tayu dia dah banyak sebenarnya ni. Sebenarnya bank bagi tahu yang awal-awal bank yang telefon kan institusi kewangan tu, mereka dalam penyata kita macam surat reminder semua kat bawah tu dah ditertera ditulis kalau ada masalah sila hubungi AKPK. Dan mereka juga bagi tahu di mahkamah juga sebelum ke bankruptan pun dah dibagi tahu juga ada tak sudah pergi ke sana dan sebagainya. So memang di banyak even insolvency sebelum ke tahap pengisytiharan pun ada dibagi tahu juga ada telah berunding. So ada masa lagi tu. Cuma kadang-kadang bukan semua jenis hutang kami boleh bantu ya. So ada segelintir sebab dia jenis hutang yang sekarang ni kami bukan bantu pada individu saja, kami boleh bantu pada perniagaan juga. Tapi SME lah di bawah. Maksudnya hutan, maksudnya katakanlah kalau orang tu ada maksudnya ada SSM ke? Dia kena ada SSM. Kena ada SSM, lepas tu even dia yang dapat microcredit, ya, yang dapat microcredit, yang SME, yang tahap small medium enterprise, perusahaan kecil sederhana ya. Kami boleh bantu juga untuk pinjaman mereka. Tetapi sekiranya dia ambil di luar institusi yang kami tak dapat bantu macam koperasi. Macam even peminjam wang berlesen, sebab dia tak dapat lesen daripada bank negara ya. Peminjam wang berlesen dia daripada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. So jadi yang kami boleh bantu yang semua bank dikawal, yang di bawah kawalan bank negara. Selain daripada tu PTPTN, selain daripada tu Tekun dan sebagainya. Tapi ada setengah institusi kami tidak dapat. Tidak dapat bantulah. Tidak dapat bantu. Tapi datanglah untuk hikmat nasihat dulu. Betul. Cuma lagi satu soalan lah, soalan mungkin kata last sebab kita pun terlalu syok dengan topik ni sampai masa sudah nak habis. Adakah kata kiranya orang tu dia hutang dia banyak, lepas tu dia dah pergi AKPK, tapi saya rasa saya ada duit EPF tapi saya belum 55. Saya nak keluarkan EPF saya bayar hutang tu supaya saya lepas daripada AKPK. Adakah benda tu mungkin berlaku? Tidak akan berlaku. Tidak. Sebab kami pun tak galakkan, sebab kalau orang mula keluarkan duit untuk bayar hutang, lepas tu dia tambah hutang dia balik.
Lepas tu simpanan waktu persaraan dia kurang. Betul. Kita memang risau tentang persaraan ya. Bila kita lihat statistik dan sebagainya, ramai tidak bersedia dari segi kewangan. Betul. So jadi bagi saya kita carilah jalan ya daripada duit yang kita ada dan sebagainya. Sebab yang itu memerlukan pindaan keputusan yang lebih Betul lah. Kebenaran yang lebih tinggi. Sebab statistik pun memang menunjukkan kalau sekarang situasi sekarang kalau dah pencen, duit tu bertahan untuk jangka masa 5 tahun. Very short lah maksudnya. Sebenarnya kalau kita buat kelas, orang kata 3 bulan pun dah habis. 3 bulan pun dah habis. Oi dahsyat. 3 bulan tu kira lama jugalah tu. Tak apalah kalau Puan Nirmala buat kelas kita akan sign up lah. So banyak lagi tips-tips sebenarnya kita nak share dengan penonton di rumah, dengan pengunjung di Ansana JB Mall ni sebenarnya. So sebab banyak sangat info daripada pagi tadi session dengan Puan Nirmala tentang credit card. So kita lebih boleh menguruskan credit card dengan lebih wise. So ini kita ada hutang. You ada hutang rumah, I ada hutang rumah. Betul, kita ada hutang rumah. Kita ada juga hutang lain lah. Contoh hutang macam lain, kita betul. ada financial ASB. Betul. Kita ada tak sempat nak kupas sikit pasal pinjaman ASB. Adakah benda tu elok ke tak ataupun AKPK sebenarnya adakah orang membuat pinjaman ASB ni itu hutang baik ke hutang tak baik? Mungkin seminit Puan Nirmala boleh kupas sikit. Memang dia pulangannya bergantung pada pulangan. Bila dia dapat pulangan yang lebih tinggi daripada kos pinjaman, maksudnya dia ada keuntungan. Betul. Itu yang dikatakan. Cuma apa yang selalu kita nasihatkan, cuba selesaikan pinjaman tu lebih cepat supaya dapat memaksimalkan keuntungan pelaburan. So far setakat ni Riz, kalau ASB kita rasa kita boleh bagi return yang lebih tinggi sikit daripada faedah yang kita kena bayar pada pihak bank. Itu je syarat je. Kalau nak ambil pinjaman untuk pelaburan, pastikan pulangan dia lebih tinggi daripada kos faedah. Okey. Terima kasih Puan Nirmala untuk session petang ni. So banyak sangat yang dah kita kupas berkenaan apa itu responsible AKPK, macam mana nak uruskan hutang kita, macam mana apa itu status muflis, apa itu gaya hidup. So banyak sangat kita kupas petang ni Riz. Betul, banyak sangat. Dan kepada mungkin adalah penonton-penonton di FB Live sama-sama kita baru saja tengok bestnya topik ni tapi baru masuk. Tapi jangan risau sebab benda ni anda boleh tonton semula. Boleh orang kata kalau plus tu kan, tiba play tu kan, ke depan sekali kita boleh tengok balik. Benda ni boleh ditonton berkali-kali. Okey baiklah. Dan Puan Nirmala, Nirmala. Okay, terima kasih Puan kepada Puan Nirmala dari AKPK kerana sudi berkongsi tip bagaimana untuk urus hutang dengan baik supaya kita tidak pening kepala Baiti. Malah dapat memiliki aset dan membina tabungan yang kukuh. Dan semoga apa yang dikongsikan oleh Puan sebentar saja tadi dapat membantu bukan saja penonton-penonton di FB Live kita, membantu saya sendiri juga dengan Baiti juga. Dan supaya hati kita sentiasa tenang. Betul tak Baiti? Benda paling mahal dalam dunia ni tenang sebenarnya. Betul. At the end tu kita nak capai ketenangan minda. Betul. Okey Puan, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi dalam session akan datang. Okey, insya-Allah. Dan terima kasih kepada anda yang sedang setia sampai sesi kedua, setia menonton sembang-sembang bersama ASMB. Betul. Dan diharap perkongsian ilmu pada petang ini dapat membantu anda semua mengurus kewangan dengan lebih bijak. Ingat satu je pesan saya, rajin-rajinlah melabur dan segan-segankanlah berhutang. Betul. Baiklah, sampai di sini dahulu FB Live sembang-sembang petang ini. Esok kita jumpa lagi dengan kupasan topik yang lebih menarik. Sekian saja Puan Nirmala, terima kasih lagi sekali. Dan Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye-bye.